Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya ambil kesempatan untuk respon beberapa soalan yang ditanya tadi. Tak sempat nak jawab. Saya minta maaf. Okey, jadi kita tanya ada beberapa soalan yang dah dijawab tadi. Dan yang ini ada beberapa soalan lain yang tak dapat dijawab. Sekejap kita buka soalannya. Okey. So, soalan pertama yang saya akan jawab untuk sesi ini dari Dayang Azra. Now all students are coming to the university. How HiFlex teaching can be implemented? I'm sure most of the lecturer will go back to conventional method of teaching. Okay, soalan ni sebenarnya kalau tanya pada saya pun sebenarnya whatever HiFlex ke, hybrid ke yang nak implement dalam kita punya kelas, as educators tu sendiri, apa yang diperjuangkan. Bolehlah kita follow apa instruction daripada universiti, bagus. Tapi this is our show, this is our artwork. How we want to implement this, and then we come up with, kita boleh katalah this is our legacy. Oh, I've already done this in my service. That's why kalau you tanya pada saya pun tentang nak implement je lah. Kalau tanya saya implement je. Student organisasi suruh buat ke, tak suruh buat ke, as long as benda tu tak salah, go for it. Buat je. Because kelas tu kita punya. Bukanlah maksudnya kelas tu kita yang berkarya. Kita yang berkarya dalam kelas tu. Kita yang apa yang kita buat tu bukan for the sake of ourselves. Kita buat tu for the sake of our students. Audience. Saya ingat lagi dulu waktu zaman saya belajar, audience tu satu benda yang sangat penting. Sangat penting. Yang waktu tu saya mungkin tak berapa nak faham sangat lah kan. Because saya bukan originally dari education. Then when the time goes by, saya rasa benda-benda macam tu lah yang sebenarnya penting. Because at the end, yang perform itu human. Yang tak perform itu pun human juga. So kita as orang frontliner atau orang yang depan ni, di hadapan, how we manage to manage that session lah. So yang itu kalau tanya pada saya lah, student memang datang isi balik semula, but tak bagus lah, dia nak datang lah. That's why boleh tak kita create situation di mana kalau ada student tak boleh datang kelas pun, dia still dapat belajar. Bukan semata-mata dapat nota nota tu still dia dapat, tapi the excitement, experience, they can do it in a different time or space. Dapat tak? So itu benda yang kita kena jawab lah. And then kita akan jawab lagi soalan renditan from that session. Oh, kalau macam tu nanti student ramai tak datang kelas lah. Then dia datang balik semula soalan tu pada diri kita, whether we can make it that session to fun atau tak. Fun tau. Fun, seronok. Orang datang kelas kita rasa dapat something. Ini yang soalan yang selalu saya tanya pada cikgu-cikgu dekat sekolah. Whether you can design your class tu tanpa ada paksaan student datang kelas. Student datang kelas kita. So kalau student datang sebab memang dia nak rasa eksklusif bersama dengan kita, then that's good lah. Tapi kalau memang student tak nak datang sebab mungkin subjek tu mereka tak minat, dan subjek tu mereka tak minat, mungkin how we deliver it in a different, tak best mungkin, atau tak sesuai dengan zaman, that's the answer lah. That's why we need to improve a lot lah, progressively lah. A lot tu, a lot lah, memang banyak kita kena belajar, tapi progressively. So itu jawapan dia, jawapan pada saya lah. So saya takkan follow apa yang universiti kata tak payah buat. Kalau benda tu tak salah, and then dia bagus untuk student, kalau tanya saya go for it lah. And then at the same time,
student akan kita akan cakap, oh student semua dah datang kelas kita. Baguslah. At the same time, kita ada rekod. Student yang datang kelas kita pun, at least dia akan rujuk semula kelas kita. Macam nota tu form, text form. Video tu video form. Nota yang hampir sama. Beza dia feeling yang berbeza. Text tu, nota yang kita bagi, slide tu, grafik or text form. Video yang kita sediakan tu adalah video form. Dia align, lagi mudah nak faham. And then the best part, video yang mereka tengok tu, mereka boleh tengok dalam kadar yang cepat. Tak perlu tunggu. Kan bagus? Itu katanya pada saya lah. Okay, so that's my answer for that question. So, another question. Kita tengok. Another question. Kita tengok siapa bagi soalan ni. Okay, daripada Razaudin. Okay, nothing wrong with conventional echelon concept one deliver. Okay, yang ini kalau dia cakap betul dan ada benda yang kita kena faham. Nothing wrong tu betul. Tak dinafikan. Tak dinafikan. Okay. Tapi kita kena faham yang kadang-kadang our student ni dia nak something new. Sebab something new tu boleh jadi traditional way tu pun something new. That's why kita kena faham situasi. Oh, kalau semua dah buat modern, kita buat traditional. Boleh? That's new. Yeah, that's new for them. So, saya tak boleh kata tak boleh, saya tak boleh kata boleh. Semua okey. Tapi macam saya kata tadi, kita nak pergi ke yang modern ataupun ini, kita kena faham flow dia. The flow is very important. So that kalau kita bukan kata nak kuasai betul-betul, kita tahu the fundamental. Kalau yang moden tu tak berjaya untuk kita, mungkin tak sesuai dengan jiwa dan raga kita, then kita boleh go back to the previous punya strategi lah. Itu kalau apa yang saya nampak lah. Because saya nampak ni macam naik tangga. Naik tangga, kalau kita terjatuh, kita akan jatuh satu step. Satu step tu apa yang kita nak buat? Naik balik semula. And then kalau kita nak maintain, kita maintain lah. Tak ada masalah pun. Tak adalah kata nothing wrong. Memang betul tak ada nothing wrong. Tapi kita kena faham yang sometimes educators tu dia kena faham zaman berubah. Zaman berubah. Saya ingat lagi waktu zaman-zaman saya belajar dulu, betapa susahnya nak dapat nombor telefon lecturer. Tapi sekarang senang je. Kenapa? Kenapa bagi nombor telefon sekarang? Dulu tak bagi. Sebab dulu kita terlalu fikir pasal privacy. Kita fikir student kita ganggu kita. Memanglah student kita akan ganggu kita. Kalau kita tak guide mereka cara behave, dan bila mereka ganggu kita, kan bagus. Maksudnya, ada benda lagi yang kita kena terangkan pada mereka yang mungkin mereka tak faham. Kalau tanya pada saya, itulah that thing. Kalau kita nak senang ataupun tak nak ke arah tu, kita kena recall back. Betul ke kita nak jadi educators? Atau sebenarnya kita nak jadi researcher sahaja? Tengok betul-betul. Tanya betul-betul soalan tu. Because apa yang saya selalu reflect dengan orang-orang education, generasi sebelum ni, kita kena faham the fundamental dalam teaching and learning ni. Tahu, kalau kita tak betul-betul kuasai, kita buatlah benda-benda moden macam mana sekalipun, tapi benda-benda macam tu lah yang sebenarnya akan bunuh Maximum Education. Sebab kita buat tu for the sake of orang suruh. Kita buat tu for the sake of, kita pun tak faham tapi buat je. Buat je tu dah bagus. Tapi jangan berhenti. Kenapa nak kena buat? Explore lagi. Okay, so tentang ni, statement ni betul. Tapi tak boleh stay. Sebab kita kena faham, masa pun berubah. Mungkin dulu kita tak pernah. Dulu kita guna transparency. Gunalah lagi transparency hari ni. Boleh, tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. So dia akan jadi one way. Interaktif, kita boleh gunakan komputer, kita boleh guna macam-macam, boleh ada two ways communication. Because at the end, sometimes kita ajar tu boleh jadi student dah tahu dah.
Ataupun apa yang kita ajar tu student boleh baca je. Tapi yang student nak tahu macam mana benda tu nak diimplement. Macam mana real world punya situation. Yang sebenarnya mereka lebih nampak. Connect the dots. So, kita ni jadi pengantara. Dan itu benda yang sebenarnya kita kena explore lagi lah. Encourage lagi our student. Okay. So, yang itu antara kalau tanya pada saya respon kepada soalan ni. Dan sekali lagi, macam saya tak ada masalah dengan conventional. Conventional tu kadang bagus juga. Sekali lagi, conventional tu bagus. Sebab tak ada conventional, tanpa conventional, kita tak boleh explore lagi. Benda yang akan datang. Dan boleh jadi satu hari nanti, semua guna benda moden. Bila kita guna conventional, kita nampak unik. Sebab orang tak guna. Kita guna. Boleh. Dia memvariasikan lagi education. Supaya student tu rasa macam beza. Tahu? Macam contoh macam apa yang saya buat dalam kelas. Tak semestinya kita nak guna teknologi semata-mata. Still ada conventional juga. Tapi in a commercial way lah kita buat. Yang memang ada fun, ada engagement, ada macam-macam lah saya cakap. Adalah beberapa elemen-elemen lain. Tu ada come out dengan tentative tu. Itu maksudnya lah. So dia make it memorable memory lah. Memory yang betul-betul kita dapat kenang bersama-sama dengan student kita. Kita part of dia punya life journey. Kita bersama-sama, kita ada terlibat. Kalau dia jadi somebody, kita ada perasaan feeling lain. Maksudnya kita rasa macam, oh yes, aku pun part of that journey lah. Okay. So yang itu memang tak ada problem pun. Not able to attend China countries okay. Okay, ni yang okay, soalan daripada rasanya Associate Professor Dr. Zack ni. Sekejap saya buka soalan Yap. Soalan ni memang mencabar. Kalau ada apa sahaja yang melibatkan student China ni memang mencabar sikit lah. Kalau saya pun nak jawab pun tak berani nak jawab in details lah. Because student China ni dia punya, sebab dia punya dia punya kemudahan ataupun dia punya restriction tu dia lain sikit. Itu saya tak nak komen banyak lah. Sebab saya pun ada student daripada China yang kita still support. Tapi bayangkan bayangkan bila saya communicate dengan dia, delay dia 5 second. Itu baru basic nak bercakap ni. Saya explain. Baru dia dapat message tu. Lepas tu, kita ni nak macam mana? Kita yang tunggu 5 second ni, kita akan, dia akan jadi masa panjang lah. Daripada consultation hours tu 1 jam, dia jadi kadang 3 jam, 4 jam. Itu pun depends sama ada kita nak lagi tak. Macam saya pun, saya dah memang galakkan kita buat interview lah. Bila dia buat interview, kita boleh tengok dia delay. And then kita akan encourage dia untuk dapat internet yang lagi stable ke. Kan? So, bila nak cakap whether attend ke tak tu, tak apa. As long as kita dah buat high flex, dia tak dapat attend kita punya kelas pun, at least dia boleh tengok kita punya kelas. And then dia tengok kita punya kelas, maksudnya dia tak dapat attend, mungkin ada internet connection ke, apa-apalah restriction dia ataupun apa-apalah cabaran dia. Tapi kita encourage them to kita, kalau kita dapat tahu siapa yang boleh masuk, tak boleh masuk kan lagi bagus. Ni tak boleh masuk. Dan bila tak boleh masuk, dia mungkin online. Dia tak boleh datang kelas, dia datang online. So, bila datang online, apa benefit yang dia dapat? Apa dia dapat, kekurangan dia dapat bila dia buat online? Kita kena design lah. And then, sebagai contohnya macam kalau dia betul-betul tak boleh datang face to face and online, and then session kita tu, yang record tu, kita letak somewhere dalam e-learning ke, dalam YouTube ke, and then kita unlisted kan, tak nak bagi public kan, kita share to our student je.
And then at least dia boleh access lah. Mungkin dia tak boleh access kepada semua software-software US sebagai contohnya. Carilah solution macam mana yang dia boleh access pada video tu. Because sometimes dia yang daripada China ni, dia ada dia punya cara. Dan kita explore lah dia punya cara. Dapat belajar baru, benda baru. Dan terus terang macam saya dengan pelajar China, saya memang confirm akan ada saya akan guna WeChat satu lagi. Satu lagi tu apa benda satu lagi tu? Ya, apps tu. Sekejap saya tengok sekejap. Saya tak ingat apps tu apa. Sekejap. DingTalk. WeChat dengan DingTalk. Confirm saya guna dulu ni. So how I communicate with my student from China? Sometimes I share details DingTalk lah. DingTalk ataupun WeChat. So itu memang dia boleh guna lah. Confirm dia boleh guna. So itulah kalau tanya pada saya memang dia jadi macam dia akan tambah kerja sikit sebab kita kena gunakan tools lain lah. Okay, so itu jawapan untuk ni. Memang saya tak nafikan still ada kekurangan lah. But the opportunity is there. Opportunity for them to learn. And then dia dah dapat benefit tu, dia akan share to others. So how we want to encourage lah orang untuk guna this VoIP ni sebab banyak. Macam saya kata tadi kan, kita gunakan berapa banyak apps messenger yang kita guna lah. Because all of this ada dia punya kelebihan tertentu. Sampai Ome TV pun aku guna. Okay, Ome TV. Okay, so itu jawapan yang saya boleh kongsikan lah. Sebab bagi saya, apa saja pun memang ada cabaran dia. Cabaran dia tu yang menarik untuk kita explore. Cabaran tu tak, kalau kita dapat settle pun cabaran tu, dia tak akan fulfill 100% cabaran yang kita hadapi tu. At least dia dapat kurangkan gap cabaran tu supaya tak terlalu besar. Daripada kita tak boleh communicate dengan China student, kita boleh communicate. So macam itulah ideologi dia. Maksudnya sentiasa positif dengan new things. Okay, so itu untuk soalan ni. Okay, next. Okay, Olyadola. Okay, from Olyadola. Saya tak, minta maaf saya sebut je nama ni sebab saya tak kenal. Olyadola, dia tanya soalan tentang how I wish the uni management can see the beauty of higher learning can implement. Okay, yang ini dia macam a little bit saya tak berkata susah nak jawab. Dia macam ni. Dia tengok masalah dengan generasi sekarang. Sorry, saya tak show dia punya soalan. Okay, macam ni tau. Okay, soalan ni daripada Olyadola. Dia kata something, benda ni bagus. Okay, benda ni bagus. Saya kata benda yang bagus ni memang bagus. Semua benda bagus. Pisau tu bagus, tapi dia boleh jadi tak bagus. Macam mana kita nak implement, itu yang paling penting. So bila cakap tentang university management, mereka perlukan proof dia punya ahli competent enough to do this. And then bagi saya, as long as bagi saya lah kan, nak buat benda-benda ni, as long as dia tak halang, dah cukup baik lah. Itu paling penting lah. Kalau dia support, lagi bagus lah. Macam our faculty, bayangkan our dean memang suka lah bila betul-betul nak buat hybrid tu. Okay, kita set up semua kelas ada kamera dengan mikrofon. Kau terkejut saya sebab bajet nak keluar bukan sikit, tapi memang betul-betul setiap kelas ada kamera. At least kamera yang tak bergerak tu pun tak apalah. Macam contohnya apa tu namanya, dia pakai Logitech sebab ideologinya adalah tak boleh pakai kamera yang biasa-biasa sebab kalau tak clear,
Sebab kita educators, kita nak nampakkan mimik muka, kita punya pergerakan, kita punya whatever lah, kita punya senyuman tu, kita nak orang nampak. Sebab at the end, student masuk kelas kita bukan semata-mata belajar konten. Dia belajar jadi orang dewasa secara tak langsung. So, rugi kalau student kita masuk kelas hanya belajar konten. Dia tak belajar pun macam mana nak jadi orang dewasa yang macam mana. Oh, aku nak jadi macam ni. Oh, aku tak nak jadi macam ni. So, itu adalah hidden curriculum yang kita kena faham. Yang ada dalam setiap sesi bila kita berkomunikasi dengan this generation. Dia tengok. Dia tak perasan pun dia tengok. Tapi dia akan mungkin ingat. Okay. So, berkenaan dengan ni, memang kita kena selalu encourage lah our management. Bila cakap pasal our management, dia feel dia berbeza. Mungkin mereka tak pernah buat. Mungkin mereka pernah buat dan ada problem. Mungkin mereka banyak hal. Tapi perkara yang satu saya suka share, jangan putus asa je. And then, as long as tak salah, bukan polisi pun, return, layan je lah. Because ini stage kita. Saya selalu cakap, ini adalah kita punya space. How we deliver our content based on maybe our character. Kita dah deliver content sama macam rakan-rakan cohort lain contohnya. Tapi because our personality, persona, dia create lagi feeling, different feeling. Itu dah subjektif. Kita tak boleh kata semua cohort kena orang sama. Kena cakap macam ni, kena cakap ni. Beauty dia tak ada. Sama juga dengan cohort ni kena buat BM, cohort ni kena buat BI. Kan different. Kan? Delivering in BM and BI. Bahasa yang kita gunakan mungkin different. So, how we deliver, as long as we follow the content, follow dia punya planning, how we deliver tu tak diganggu, as long as itulah, macam tak diganggu tu maksudnya in a proper way lah. Macam saya cerita yang saya promote, masuklah saya punya course, macam kita buat training, itu mungkin kita perlu elakkan lah. Sebab dia macam promosi tau. Tapi kesian pada kawan-kawan kita yang lain. Tapi kau tanya pada saya, personally, saya suka macam tu. Semua orang promote course masing-masing. So, masing-masing berusaha. Nasib baik KPI tak ditetapkan ikut kepala student join kelas ke tak. Itu lagi ganas. Kalau saya ada universiti, saya buat macam tu. Salah satu KPI ikut kepala student. Kalau student tak ramai, KPI sikit lah. Kau nak cakap pasal KPI lah. So, benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang memang membuatkan kita kena faham. Sometimes kita nak, bukan kata cheating. Kita macam, tak apalah. 5 orang dah masuk kelas aku cukup lah. Dah dapat KPI penuh. Macam tu yang tak best. Kita tak nampak value ni. Value bahawa apa-apa pun, saya kata sekali lagi traditional tu penting, conventional tu penting. Sebab kita kena faham, dari situ kita akan bergerak. And then kita buat online pula. Waktu pandemik lu, online sahaja. Dan kita sebenarnya dah ada dua ni, offline and online. At least kita dah ada experience. Betul ke tak tu tak apa. At least kita start from somewhere. Selalu saya kata start from somewhere. Start from somewhere. Lepas tu, bila dah conventional pun kita tahu, online pun kita tahu, apa jadi selepas tu, kita enhance lagi. Itu yang saya kata pandemik tu cantik. Bukan pandemik tu. Sebab pandemik tu berlaku, kita explore new things. Then, kita kena faham, kita explore tu bukan sebab orang suruh. Kita buat sebab kita nampak value dia. Then, bila dah sekarang ni dah boleh datang, kita buatlah hybrid. Tapi dia bergantung pada filosofi kita tau. Sebab ada setengah lecturer yang kalau boleh dia nak semua student datang kelas. Kau tanya kalau saya akan cakap pada student saya macam ni. Memang kadang-kadang salah lah ayat ni. Tapi saya suka cakap, kalau saya cakap macam ni pada student saya, kalau awak rasa datang kelas ni memberi makna dalam kehidupan awak, datanglah kelas. Tapi, kalau awak rasa ada benda lagi penting dalam hidup ni sebenarnya anda kena explore, go for it. Because kelas ni, you still boleh belajar lagi dengan kawan-kawan, dengan video, dengan nota. It depends, because this is your life. Saya tak boleh nak paksa. Okay? Saya tak nak paksa. Sebab itulah bila kita dah ada filosofi ni, exam base tu perlu diminimumkan.
So exam based tu akan buatkan dia senang, suka tiru semua tu. So semua tu akan berubah. Ekosistem tu akan berubah. Tahu? Ekosistem how we handle things semua berubah. Because dia start dengan filosofi dulu. Apa yang kita pegang. Okay? So macam mana nak kata beauty ke tak? It depends lah. Tapi saya katakan, saya suka gambaran macam ni. Sebab sekarang dekat Oxford ke dekat saya tak ingat, tapi dia ada satu term celebrity lecturer. Celebrity lecturer ni best tau bagi saya lah. Sebab just imagine kalau semua educators kita tu dikenali, dia akan push universiti. Kalau kita tengok pun macam contohnya, macam saya bagi contoh Ustaz Don Daniel, orang kenal, dia push tau universiti tu, Kuis. So nampak tak? Just imagine lah kita ke arah tu. Benda yang standard kita buat macam biasa, tapi tambah satu lagi value. Bila kita bersara nanti, at least kita punya manfaat yang kita beri pada masyarakat lebih besar. Tak adalah lepas tu nak sibuk nak sambung kontrak. Ini ayat saya lah kan. Sebab memang tak ada kekuatan diri. Ini ayah saya punya cakap juga. So, saya ulang ni semula. Ulang untuk diri saya. Jadi itu best dia. Bukan nak sambung kontrak tu bergantung pada organisasi. Tapi kalau organisasi tak nak, jangan suruh organisasi sambung kontrak. Siapa yang dekat mana-mana universiti ni faham lah situasi tu. Saya bukan nak cakap mana-mana universiti tapi maksudnya situasi di mana, ni ayah saya juga cakap, 30 tahun dah ada pengalaman. Lepas bersara, bagilah orang-orang baru masuk kerja, buat kerja. Kecuali mana-mana universiti yang tak ada kekurangan lecturer tu lain cerita lah tapi benda-benda macam tu lah kita kena faham in a whole setting. Okay, so yes, benda ni memang cantik, tapi orang akan nampak beban sebab dia melibatkan kos. Sebab itulah bila cakap melibatkan kos, janganlah kita terlalu harapkan daripada government, bajet daripada government. Kita ada universiti kot, kita ada manusia kot dalam universiti tu. Kita boleh buat program macam-macam. Belajar generate income, belajar daripada industri macam mana dia generate income, belajar daripada FPTS macam mana dia generate income, tapi in our way lah. So kena faham value dia. Bukan setakat-setakat faham teori lepas tu kita terus buat. Memang ke laut jugalah kadang-kadang. Practical way, that's why kesan sangat penting. Knowledge je tak cukup, experience dengan skill sangat penting juga untuk completekan this package lah, KES ni. Sebab benda tu akan shapekan kita punya attitude. Okay, apa-apa pun networking lah sekali lah. Kalau nak cakap pasal networking, kalau nak cakap pasal benda ni, aku boleh bagi training benda ni best aku bagi training ni. Okay, so itu soalan seterusnya. Ada lagi soalan? Ada lagi lah. Okay. Ya, ini memang soalan killer ni daripada aku punya lecturer tu. Okay, daripada Profesor Dr. Jamal. Dia cakap, soalan dia, saya tengok soalan. Okay, Profesor Dr. Jamal ni aku kena sangat ni. Masak aku kena bahan ni kan. Okay. Okay, so soalan dia betul kan? Betul lah. Sekejap kita tengok. Okay, ni soalan dia. Soalan dia, aku punya experience, aku tak adalah banyak experience sangat. But kalau nak cakap pasal high flag ni, challenge dia ialah mindset. Sebenarnya bermula dengan mindset. Apa sebenarnya kita nak sebenarnya? Tahu, sebab mindset, lepas tu filosofi yang kita pegang. Itu benda basic sebenarnya. Lepas tu filosofi kita pegang tu, kenapa kita nak buat high flags? Antara benda paling crucial ataupun paling sensitif adalah sesi tu akan direkodkan. Tahu, sesi tu akan direkodkan supaya student boleh belajar secara asynchronous, secara tak serentak. Dia masuk kelas, dia dapat benda yang sama, hampir sama. Sebab saya kalau berada dalam situasi tu, boleh jadi saya adalah antara student yang memang akan datang kelas online je. Sebab waktu zaman saya belajar degree dulu, saya dah bekerja. Saya buat duit. Bukan, saya bekerja lah.
Okay. Jadi bila saya bekerja, kadang-kadang memang terikat dengan kelas. Saya datang juga lah kelas. Okay. Saya datang sebab saya punya kerja more to production, editing, fotografi. Sabtu Ahad tak ada kelas kan. So kita boleh buat lah kerja-kerja tu kan. Tapi waktu weekdays kita more to editing, jumpa klien. Klien pun kadang kita jumpa malam. Okay. Jadi bila cakap tentang challenges, dia bermula dengan mindset. Sebenarnya jadi pendidik ni, kita tahu ke apa tujuan kita jadi pendidik? Saya ingat lagi Prof. Haji Maznah, dia tanya saya, what is your education philosophy? And then waktu tu saya cakap my philosophy memang lifelong learning dengan transparent learning. And then saya elaborate lah. And then dia kata, okay, dia kata lah, you have a strong macam fundamental lah apa yang you nak. You tahu apa you nak. But be careful because tak ramai orang faham benda tu. Ini 2006-2007 dulu. Tahu. Saya waktu tu tak adalah berapa faham sangat. Saya belasah je buat kan. Dan memang orang tak suka lah. Sebab kenapa nak kena buat benda macam ni? Tak ada keperluan pun buat. Tapi saya jawab apa tahu? Dan ni sesi saya tak guna barang orang pun. Saya guna barang saya sendiri semua. Sampai level saya kata, pernah statement saya kata, kalau tak bagi guna internet universiti sekalipun, aku guna internet akulah. Sampai macam tu kalau nak cakap, bukan nak lawan, nak beritahu yang kenapa sibuk kelas aku. Macam tu lah. Macam tu tau. Tapi kita muda lagi waktu tu. And then waktu tu pun kita mungkin terlalu eager nak buat pembaruan. Kat situlah kita belajar. Oh, sebenarnya kalau orang tak nak terima, lampak depa lah. Yang paling penting kita buat apa yang terbaik untuk diri kita. Kita share, orang tak terima, lantak depa lah. Macam tu lah. Okay. So, challenges memang banyak. Tak dinafikan. Saya memang tak nafikan challenges dalam nak buat high flex ni. Terutama sekali apa tu namanya, yang rekod tu. Rekod tu mungkin orang tak berapa suka. Academician sebab memang dalam kehidupan mereka tak rekod. Sebab saya mungkin macam saya katalah, sebab saya punya kehidupan dari muda, kalau YouTube saya tak kena delete hari tu, semua orang boleh search nama saya, boleh tengok apa yang saya buat dari degree. Semua aktiviti semua ada dekat situ. Dari saya muda semua ada. Tapi sebab dah kena delete kan. Nangis je lah. Nak nangis pun tak tahu nak cakap. Nak cari baik semula video-video tu semua memang susah lah. Sebab dia progressively kita update kita punya diri. Masuk. Nasib baik saya separate a few things. Waktu berkahwin channel lain. Nasib baik tau. Saya memang asingkan personal dengan personal yang betul-betul personal macam family punya, dengan tentang personal kehidupan saya. Adalah vlog semua tu. Kalau ikutkan betul-betul, kalau channel tak delete, memang banyak lah benda saya boleh cerita, boleh tunjuk contoh. Tapi sebab kena delete punya hal lah. Ni hal-hal yang ada kaitan dengan zaman muda lah. Zaman muda yang tak ikut peraturan. Peraturan tu bukan tak ikut, waktu tu tak tahu peraturan tu. Lepas tu bila dah tahu pula, kita dah terlalu banyak kerja, kita tak manage benda tu. And then bila kena delete, nak kata pun cakap pada muka pada diri sendiri lah. Sedangkan kita ajar orang untuk macam mana set up YouTube. Tapi sebab terlalu banyak. Bila dah terlalu banyak tu, that's why kena manage masa betul-betul lah. Okay, so sekali lagi, thank you to Assistant Professor Dr. Jamal Harun. Dia ni, beliau adalah saya punya salah seorang, dia dengan wife dia, Profesor Dr. Zairatun, ialah saya punya mentor yang memang shape, tukar, twist cara saya berfikir technical kepada education punya part. Ya, saya muda waktu tu. Waktu tu mungkin tak dengar cakap sangat lah. Tapi lama-kelamaan, dah umur dah banyak ni, kita dah nampak lah apa value yang ditanya tu. Apa value yang dia terangkan pada ketika itu lah. So, saya tak cukup experience lagi banyak. Tapi saya sentiasa explore benda-benda yang mungkin yalah ada kaitan dengan teknologi lah. Dan sekarang ni memang banyak terlibat dengan e-commerce ni lah. So kita nampak lagi value lain tentang analitik ni. Tu value dia lagi best lah.
So bayangkan kalau Highflex tu kita rakam, kita ada 14 minggu kita ada 14 video. And then video tu pula nak lagi best, kita bagi pada student, suruh student edit. Contohnya lah, dia tengok lepas tu dia edit, dia cuba simplify kan, kita jadikan task something macam tu lah. Dia boleh jadi bahan bacaan, dia boleh jadi bahan rujukan untuk tahun-tahun akan datang. Lepas tu kita improvise lagi, kita buat in a proper way kan. Beberapa rakaman tu kita buat dalam studio pula, bukan semua, tapi beberapa rakaman lama kelamaan dia akan jadi satu setting yang sangat cantik lah. Tapi progressively kita kan buat lah, berterusan. Sebab dia berkaitan juga, sebab kadang-kadang kita buat curriculum review, subjek tu dimansuhkan, tapi bahan tu still ada untuk orang explore. So itu antara yang kita kena hargai ya. Okay. Itu antara yang soalan daripada Assistant Professor Dr. Jamal. Okay. So next soalan Olia juga. Okay, tak ada lagi Okay, tak ada. Okay, so itu antara yang boleh saya jawab lah. Boleh saya share refleksi sikit daripada sesi ni. Bukan sebab apa, sebab dia nak cakap pun sebenarnya sesi ni sebab saya tak dapat nak jawab tadi, dan saya reflect based on apa soalan daripada chat, because Highflex ni best. Benda ni dah lama. Sekali lagi saya ulang benda ni dah lama sangat. Saya tak kata lama lah, tapi Highflex ni sebenarnya kalau kita tengok yang fundamental dia ialah hybrid. Jadi bila saya tak tahulah, saya tak ingat 2005 dia start, somewhere at that time lah. Sebab waktu tu pun saya explore more tentang Moodle, and then waktu tu saya dah kata macam tak boleh ni, sebab kita dah terlalu banyak kerja, sometimes kita terlupa. That's why waktu tu saya galakkan student rakam apa benda yang saya cakap. Kita nak rakam pun kita tak setting dalam kelas, jadi kita galakkan student record. So student record, bila student record, kita pun boleh tengok video tu. Tapi kita tak paksa lah student buat, kita galakkan student buat. Itu yang menariknya. Dan memang ada student nak buat, sanggup bawa tripod. Ada video klipnya dulu bila dalam YouTube. Tripod, adalah beberapa yang lain kan. Tripod lah, lepas tu menarik lah effort yang mereka buat. Ada yang buat live lah untuk kawan-kawan dia kan, yang tak mampu nak datang, tak dapat datang. Menarik lah bila kita beri kebenaran, kita bagi akses, tapi semua tu kita kena set betul-betul lah. Sebab ada setengah pelajar dia nak buat, tapi dia tak tahu boleh ke tak boleh, dia tak nak tanya pula tu. Lepas tu kita set betul-betul, so dia akan cantikkan lagi kelas kita. So kalau tanya pada saya akan memang galakkan student rakam, kecuali mungkin ada beberapa sesi yang mungkin dia lebih kepada macam privacy, yang kita beritahu okay, sesi ni tak boleh rakam because dia ada melibatkan hal-hal documentation rasmi. So kita boleh ni lah, kita boleh declare lah. So kalau student rakam juga, saya tak adalah nak penalize, maksudnya nak hukum student tu, kita nasihatkan je lah kan. Tapi selalunya yang melibatkan dokumen-dokumen rasmi, kita cuba elak lah. Dokumen-dokumen rasmi yang mungkin lebih sensitif. Saya nak kata sensitif ni pun sebenarnya saya tak adalah nak kata sensitif. Dokumen tu macam contoh macam soalan-soalan ujian, tak apa lah orang tahu, kalau saya lah. Tapi ada setengah orang tak boleh orang tahu soalan-soalan tu kan. Sebab mungkin dia nak guna semula ke soalan tu, dia nak combine dengan soalan lain ke, saya tak tahu. Tapi bagi saya suka je share benda-benda tu, sebab memang at the end dia push diri kita untuk buat lagi. In a different way. Kalau orang tanya soalan, ya memang saya ada bank soalan banyak. Soalan-soalan saya sebenarnya inspirasi daripada apa yang student belajar. Sebab dia ada ARMS, ada satu aktiviti tu ARMS, ARMS. Tahu ARMS ni maksudnya
alah, akronim apa yang tak ingat lah. Tapi ARMS ni ialah sesi di mana student akan come out dengan soalan exam mereka sendiri. Bayangkan kalau dalam kelas ada 30 orang, and then setiap seorang kena come out dengan 3 soalan. Kita bagi contoh lah, soalan pas exam macam mana kan. Macam mana you akan come out dengan soalan. So, you come out seorang 3 soalan. Just imagine kalau ada 30, kita dah ada 90 soalan. Kau tanya pada saya lah. Pada masa sama, kita pun ajar mereka macam mana mereka berfikir. Tapi itu aktiviti tau. Tak ada markah pun, aktiviti. Sebab itulah dalam kelas selalunya saya pecah pada 2. Tugasan, aktiviti. Tugasan dapat markah, aktiviti lebih kepada macam dia practice untuk improve tugasan. So, macam tu lah, kita make it fun, aktiviti tu. And then soalan dia dah bagi, ditanya pada kawan-kawan. Tengok kawan-kawan boleh jawab tak? And then bagi markah dia bagi. So, kita pun ajar mereka penilaian. So, benda-benda macam tu menarik bila kita design properly. Macam kalau orang kata, cukup ke masa nak buat nota? Saya rasa cukup. Sebab kadang-kadang ada aktiviti yang kita buat my parody. Aktiviti my parody dalam kelas. Tu yang classroom management sangat penting tau. Itu basic sebenarnya. Classroom management ni. So, bila my parody ni maksudnya macam saya bagi nota saya. Lepas tu masing-masing akan tengok. Maksudnya sebelum kita kuliahkan sesi tu, masing-masing akan tengok. Dia akan jadikan nota tu sebagai lirik. Dan dia nyanyikan. So, in a fun way. Because this generation memang ke arah hiburan. Bukan nak galakkan mereka kepada hiburan. Tetapi dengan adanya elemen-elemen hiburan dalam apa saja kita buat, dia akan lebih touch apa yang mereka nak. Sebab itulah soalan awal tadi tentang conventional. Saya kata okey je yang conventional masih nak buat conventional. Tapi kalau kita dapat linkkan mengajar generasi ikut zaman mereka. Ni kalau tengok Saidina Umar pun ada cakap, Saidina Ali pun ada cakap. Saidina Ali mungkin cakap dia lebih keras sikit lah. Macam mana kita mendidik generasi ikut zaman yang mereka hidup, zaman mereka tu kan. Dan kita akan tahulah kenapa kita nak berubah, kena tahu kenapa kita improve. Semuanya adalah sebab generasi ni. Kita nak bantu mereka. Sebab kita yang ada akses kepada banyak perkara. Okay. Saya rasa itu saja respon saya pada semua soalan yang dikongsikan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kalau ada rezeki, kita jumpa di lain sesi. Dan harapan saya supaya kita sentiasa jangan putus asa. Teruskan. Dan teruskan perjuangan lah. Kalau tak ada perjuangan tu, setkanlah perjuangan tu. Jadi pensyarah ke, jadi pendidik ni sebenarnya untuk apa? Kalau setakat untuk dapat gaji je, tengok semulalah target tujuan kita untuk apa. Sebab mungkin bagus kita bagi peluang pada orang-orang lain yang filosofinya lebih strong. Sebab itulah saya memang amat hormat kenapa ayah saya besar awal. Because dia betul-betul faham value di mana dia pernah cakap, saya pernah dengar lah, dia cakap dengan ada student dia. Waktu saya berada dekat dalam bilik dia, dia cakap, kalau saya memanglah nak kata pakar, tapi waktu awal-awal ambil saya bekerja tak pun cerita pasal saya punya pakar. Kenapa? Kalau saya maksudnya bersara, gaji saya tu boleh beri pada 2-3 orang muda yang boleh akan jadi lebih baik jauh daripada saya. Ayat tu memang best lah. Yang best lah ayat tu bagi saya lah. Tapi mungkin saya express ni tak best lah. Tapi cara dia explain pada tu memang best lah. Waktu tu memang dia touch diri saya. Dan saya kata, okay, aku akan pastikan kalau aku kalau boleh nak besar awal juga. Ayat dia macam tu lah lebih kurang kita punya target. Okay. Sebab kita pun tahu kelemahan kita. Dan kita pun tahu kelemahan kita ni sebenarnya lagi better. Ada orang yang lagi better. Kan? So, kita kena sediakan diri lah. Okay. So, saya rasa itu saja refleksi saya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.